Hari ini, saya ingin berkongsi satu kisah yang menyentuh jiwa saya. Adakah gadis kecil ini tersalah tempat? Suasana di dalam kabin kelas pertama itu kaku. Kata-kata dingin dan tajam dari wanita itu, bagaikan pisau tidak kelihatan yang menghiris ketenangan di kabin kelas pertama pesawat ini tanpa belas kasihan. Individu yang berbicara itu ialah seorang wanita Amerika berambut perang, bermata biru, dan bertubuh tinggi lampai bernama Tiffany Miller. Suaranya tidaklah kuat, tetapi sengaja direndahkan sehingga menjadi nada yang menyakitkan telinga. Setiap perkataan yang dilafazkan dipenuhi dengan nada keunggulan dan penghinaan. Nisha, seorang gadis berusia 13 tahun, duduk diam di tempat duduknya. Tempat duduk kelas pertama di tepi tingkap. Nombor penerbangan jelas tertera pada tiketnya. Malah skrin di belakang tempat duduk turut memaparkan namanya dalam bahasa Inggris, Nisha. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat sedikit wajahnya, menggunakan mata yang jernih tetapi tersirat ketegasan dan keazaman untuk tidak mengalah, merenung tetamu yang tidak diundang itu. Ini kelas pertama, bukan taman permainan kanak-kanak. Tiffany tertawa. Nadanya semakin dingin, malah sengaja meninggikan sedikit suara agar didengari oleh semua penumpang di sekeliling. Nisha tidak membalas. Dia hanya mengambil buku nota yang diletakkan di atas ribanya dengan senyap. Di kulit buku nota keras itu, tertera huruf perak, juara pertandingan teknologi belia Asia Tenggara. Ini adalah penghormatan yang baru sahaja dimenanginya di Los Angeles dan merupakan titik permulaan perjalanan ini. Kedua-dua tangannya menggeletar sedikit, bukan kerana takut, tetapi kerana marah. Penerbangan dari Los Angeles kali ini adalah kali pertama dia merentasi lautan Pasifik sendirian. Dia memenangi tiket kelas pertama ini dengan kemampuannya sendiri. Ia adalah ganjaran, ia adalah kebanggaan. Namun, di langit ini, usia dan wajah Asia Tenggara miliknya pula menjadi alasan bagi orang lain untuk menyerangnya. Udara di dalam kabin beransur-ansur bertambah tegang. Penumpang lain berpura-pura menundukkan kepala bermain telefon atau sengaja berpaling muka. Tiada sesiapa yang berani bersuara membelanya. Hanya Tiffany yang terus menggugut gadis kecil itu. Saya cadangkan awak kembali ke kelas ekonomi yang betul. Kalau tidak, apabila pesawat berlepas, jangan salahkan saya jika terpaksa memanggil pramugari untuk menguruskan awak. Tiba-tiba, seorang pramugari benar-benar muncul. Dia seorang pramugari berkulit putih, memakai seragam biru tua. Senyumannya kaku. Dia berjalan mendekati Nisha. Mula-mula tersenyum sopan, kemudian merendahkan suara dan berkata, "Cik, penumpang ini melaporkan bahawa Anda mungkin tersilap tempat duduk. Boleh saya semak tiket Anda?" Nisha kekal tenang, mengeluarkan tiket dari beg sandang kecilnya dan menyerahkannya kepada pramugari. Pramugari itu mengerling tiket, keningnya sedikit berkerut, tetapi senyuman profesional masih terukir di bibirnya. "Ya, memang tempat duduk kelas pertama, namun nadanya berubah. Kebanyakan penumpang di sini ialah ahli perniagaan yang memerlukan rehat yang tenang. Mungkin Anda sudi mempertimbangkan untuk menukar tempat duduk secara sukarela?" Perkataan sukarela itu jelas tersirat tekanan. Nisha ketawa sinis dalam hati. Dia faham ini bukan masalah tempat duduk, tetapi masalah status. Ia adalah permainan kelas yang berakar pada usia, warna kulit, dan keturunan di langit ini. Ketika itu, di luar tingkap, lampu landasan berkelip-kelip memberi panduan. Cahaya matahari petang mewarnai kabin dengan rona jingga kemerahan. Cahaya itu memancar pada wajah Nisha dan turut menyinari rantai perak halus di dadanya. Loket azimat berbentuk keris yang diukir indah daripada kayu bermutu, yang dipakaikan oleh ayahnya sebelum dia berangkat ke luar negara sebagai pelindung. Dia perlahan-lahan menggenggam rantai itu dengan erat, menarik nafas panjang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya merenung tepat ke mata pramugari yang jernih itu. Udara di dalam kabin semakin berat. Penumpang lain mula berbisik. Ada yang berbisik, "Kenapa masih belum diuruskan? Nanti ganggu penerbangan." Ada juga yang memandangnya dengan pandangan menghina, seolah-olah telah menghakiminya. Nisha masih membisu. Tangannya mengusap perlahan loket itu, tetapi hatinya bergelora. Dia teringat kata-kata ayahnya, "Nisha, ada perjuangan di dunia ini. Kalau kamu mengalah selangkah, mereka akan terus menyerbu." Menghadapi ketidakadilan,
Kamu boleh memilih untuk berdiam diri, tetapi jika kamu memilih untuk berdiri, jangan sesekali ragu-ragu. Pada saat itu, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia perlahan-lahan membuka mulut. Dengan nada suara yang lembut tetapi penuh tenaga, "Saya tidak tersilap tempat duduk. Tiket ini saya peroleh dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak akan melepaskan tempat duduk ini." Pramugari itu terkesima, manakala Tiffany pucat kerana marah. "Hei, budak semalam petang, berani kamu bercakap dengan saya begini?" Nisha mengangkat wajahnya. Pandangannya setajam mata keris. "Kerana saya tahu, saya tidak melakukan sebarang kesalahan." Senyuman pramugari itu semakin kaku. Tiffany pula kelihatan seperti helang yang menang, dengan kilauan kemenangan di matanya. "Adik manis, saya ada nasihat. Beberapa tempat di dunia ini bukan untuk semua orang duduki." Nada Tiffany penuh dengan penghinaan. Bibirnya mengukir senyuman sinis yang dingin, seolah-olah yakin dia akan menang. Dia bukan hanya mahukan tempat duduk itu. Dia mahu lebih daripada sekadar tempat duduk kelas pertama itu, tetapi mahu menghalau gadis Asia ini keluar dari dunianya secara paksa. Penumpang lain di dalam kabin kelihatan tidak ambil kisah, tetapi pada hakikatnya, setiap mata sedang mengintai, setiap telinga sedang mencuri dengar. Ada yang menggeleng kecil, ada yang berbisik-bisik, tetapi tiada siapa yang sudi bersuara. Inilah lumrah manusia. Pramugari tahu Nisha tidak bersalah, tetapi dia masih merendahkan suaranya untuk memujuk. "Cik, saya faham status Anda, tetapi penerbangan ini penuh. Penumpang ini mempunyai status istimewa. Jika Anda sudi menukar ke kelas perniagaan, kami akan menawarkan tawaran tambahan, termasuk peningkatan makanan dan perkhidmatan jemputan lapangan terbang. Bagaimana pendapat Anda?" Kata-kata itu sopan, tetapi terselit tekanan yang tidak dapat ditolak. Nisha menggenggam rantainya dengan erat. Rasa dingin ukiran kayu itu mengingatkannya pada suara ayahnya serta merta. "Nisha, ya, Malaysia kita mungkin tidak sebesar mana, tetapi hati kita tidak boleh kecil. Jangan takut dihina sesiapa, buktikan diri dengan kemampuan." Kata-kata ini yang diucapkan ayah di KLIA sebelum dia berangkat ke luar negara. Dia ingat. Ayah tersenyum dan berkata, "Kalau benar-benar tak tahan, genggam loket azimat ini. Ia akan mengingatkan kamu siapa diri kamu." Pada saat ini, hujung jarinya menekan kuat loket azimat itu di tapak tangannya. Pandangan Nisha dingin dan tegas. Dia berkata perlahan, "Saya tidak perlukan sebarang pampasan. Ini tempat duduk saya. Saya berhak untuk duduk di sini." Suaranya tidak kuat, tetapi jelas, seolah-olah terukir di udara. Namun, Tiffany tidak mengalah. Dia mengejek, "Adik manis, saya tak tahu kamu dari mana, tetapi kamu patut belajar menghormati realiti. Ini syarikat penerbangan Amerika, bukan laman belakang rumah kamu." Semakin kuat dia bercakap, semakin dingin udara di sekeliling. Dia menambah, "Walaupun kamu menang pertandingan teknologi apapun, itu tidak bermakna kamu boleh bermegah di sini. Kelas pertama adalah untuk orang yang berstatus, berkedudukan, berpendidikan, bukan tempat untuk budak-budak mengamuk." Dia sengaja melirik ke arah penumpang lain, seolah-olah mahukan pengakuan daripada majoriti. Ada yang mula mengangguk, ada yang berbisik menambah, "Ya, budak ini terlalu kecil, tidak tahu apa-apa." Pada saat itu, Nisha berasa seolah-olah berada di bilik perbicaraan. Semua orang adalah juri, dan dia adalah gadis yang dihadapkan ke kandang. Pramugari kelihatan serba salah, hampir membuka mulut untuk memujuk lagi, tetapi Nisha mendahului. Dia berkata dengan tenang, "Saya tahu di mata Anda, saya hanya seorang gadis Asia, tidak layak duduk di sini." Suaranya rendah, tetapi terselit tenaga yang pelik. "Saya juga tahu, apa yang Anda pedulikan bukanlah tiket, tetapi usia, warna kulit, dan rupa saya." Sampai di sini, dia perlahan-lahan berpaling keluar tingkap, ke arah landasan yang hampir ditelan kegelapan. "Tetapi saya tetap ingin katakan, tiket ini saya peroleh dengan kebijaksanaan dan usaha saya sendiri, bukan sedekah dari sesiapa. Saya tidak akan menyerahkan tempat duduk ini, dan saya tidak akan tunduk kepada ejekan dan pandangan sinis Anda." Dia kembali merenung tepat ke mata pramugari itu. "Jika Anda rasa saya salah, silalah ambil tindakan mengikut prosedur." Kata-kata ini bagaikan tamparan yang kuat ke wajah semua orang. Pramugari pucat, bibirnya bergetar.
Penumpang lain di dalam kabin serta-merta senyap sunyi. Tiada siapa yang menyangka gadis berusia 13 tahun ini mempunyai ketenangan dan keberanian sebegitu. Hanya dengan beberapa ayat, dia bukan sahaja menolak perangkap serah diri secara sukarela, tetapi juga mendedahkan sifat sebenar penghinaan yang kelihatan sopan ini secara terbuka. Postur Nisha tegak seperti pokok. Dia duduk kembali di tempat duduknya dengan senyap, menundukkan kepala, membuka buku nota, dan meneruskan penulisan kod komputer yang padat, membina dunianya sendiri. Kabin senyap seperti tanah perkuburan. Tiada sesiapa yang berani bersuara lagi. Di luar tingkap, lampu landasan berkelip-kelip, pesawat perlahan-lahan bergerak. Malam menjelma dengan sempurna. Seluruh pesawat seolah-olah diselubungi oleh ketenangan yang tidak kelihatan, tetapi di dalam ketenangan ini, ada satu hati yang menyala dengan api keazaman. Detik pesawat bergerak di landasan, bergabung dengan bunyi deruan enjin, seolah-olah mempercepatkan berakhirnya pertarungan yang belum selesai ini. Udara di dalam kabin penuh dengan tekanan. Tiada siapa yang bercakap, hanya bunyi geseran lembut kulit tempat duduk dan lampu landasan yang tidak henti-henti berkelip di luar tingkap, seolah-olah mengingatkan secara senyap bahawa malam ini ditakdirkan menjadi malam yang sukar dilupakan. Nisha duduk diam. Di luar, dia kelihatan tenang, tetapi di dalam hatinya bergelora hebat. Dia perlahan-lahan menundukkan kepala melihat rantai yang dipegangnya. Itu adalah azimat pelindungnya, dan tempat berlindung terakhir di hatinya. Dia melihat ukiran keris kayu kecil yang halus. Di antara kening dan matanya, tersembunyi senyuman nipis, seolah-olah mengejek dan memberi semangat. Dia perlahan-lahan mengusap loket itu. Imej ayahnya muncul dalam fikirannya. Hari itu, di Clea, ayah memegang bahunya dengan wajah penuh perasaan. Nisha, kadang-kadang bukan kamu yang memilih medan pertempuran, tetapi medan pertempuran yang memilih kamu. Tetapi kamu mesti ingat, keberanian sejati bukan kekuatan, tetapi tahu bila untuk bertindak. Dia sentiasa pintar. Sejak kecil, dia telah menyertai banyak pertandingan teknologi dan matematik. Dia menerima banyak tepukan dan juga melalui pengalaman disangsikan. Dia tahu bahawa prejudis dunia terhadap usia dan warna kulit jauh lebih degil daripada yang disangkanya. Tetapi hari ini, pertarungan ini datang secara tiba-tiba dan sukar diselesaikan. Dia mengangkat kepala melihat jam di kabin, kurang dari 10 minit sebelum pesawat berlepas. Dia tahu jika perkara ini tidak diselesaikan sebelum pesawat berlepas, jam-jam berikutnya akan menjadi tempoh yang panjang seperti neraka. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk bertenang kerana dia faham apabila dia bertindak, segala-galanya tidak akan dapat ditarik balik. Dia menarik nafas panjang, mula mengira dalam hati. Dia bukan tidak mempunyai cut-through. Ayahnya adalah salah seorang pengarah eksekutif di sebalik syarikat gergasi teknologi Malaysia dan juga salah seorang pemegang saham rahsia syarikat penerbangan ini. Walaupun tiket kelas pertama untuk penerbangan ini diperoleh atas nama ganjaran pertandingan, cut-through di belakangnya cukup untuk menggugat seluruh sistem penerbangan. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah mahu menggunakan status ini. Sejak kecil, dia sentiasa percaya bahawa dia mesti berdikari, tidak bergantung pada keluarga. Matlamatnya bukan untuk menjadi anak jutawan Malaysia, tetapi untuk menjadi pakar AI termuda di Asia. Tetapi hari ini, penghinaan ini telah melampaui batasnya. Dia menggenggam rantainya lebih erat, berbisik perlahan dalam hati, kali ini, saya tidak dapat bersabar lagi. Dia meletakkan buku nota dengan perlahan, lalu mengeluarkan telefon bimbitnya. Pergerakannya anggun, dingin, tetapi terselit keazaman yang tidak dapat diabaikan. Dia menatal senarai nama di buku telefon, menemui nama yang dikenali, Peguam Encik Azman. Peguam ini adalah penasihat undang-undang yang paling dipercayai ayahnya dan juga wakil undang-undang tertinggi syarikat penerbangan itu. Dia menyentuh butang panggil. Skrin telefon menyala samar-samar, seperti cahaya yang dinyalakan dalam kegelapan. Telepon disambungkan. Suara di hujung talian rendah dan stabil, "Cik Nisha, ada apa? Sudah larut malam." Nadanya tenang tetapi jelas. "Aktifkan peruntukan kecemasan, kod E3. Hanya ayat pendek, tetapi bagaikan petir." Hujung talian senyap selama 3 saat, kemudian terdengar jawapan perlahan, "Faham. Saya akan uruskan segera." Dia menekan butang tamat panggilan dengan pantas dan tegas.
Pada saat itu, hatinya tenang secara pelik, malah ada kelegaan yang tidak dapat digambarkan. Dia perlahan-lahan melipat teleponnya dan bersandar pada kerusi. Matanya yang tenang melirik ke arah penumpang yang mengejeknya dan pramugari yang pucat. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum nipis. Senyuman itu menyerupai wajah azimat di rantainya, misteri, tenang, dan terselit sedikit ejekan. Dia tahu, selepas ini, pertunjukan sebenar akan bermula. Tindakan balasnya sudah bermula. Kelajuan pesawat yang bergerak di landasan perlahan-lahan berkurangan, menunggu isyarat berlepas. Lampu isyarat masih berkelip-kelip, tetapi suasana di dalam kabin tidak lagi dingin seperti tadi. Nisha duduk diam. Kedua-dua tangannya diletakkan perlahan di atas riba. Pandangannya tenang, hampir dingin. Selepas menamatkan panggilan, beban di hatinya seolah-olah terhenti seketika. Dia tahu, apabila peruntukan itu diaktifkan, kesannya bukan lagi sekadar pertikaian pribadi, tetapi akan menjadi gegaran peringkat tinggi bagi seluruh sistem penerbangan. Ini bukan hanya merebut tempat duduk, tetapi konfrontasi kuasa. Dia menundukkan kepala melihat skrin telefon yang masih memaparkan mesej penamatan panggilan sebentar tadi. Kod I3 adalah arahan kecemasan khas untuk ahli keluarga pemegang saham tertinggi syarikat penerbangan. Apabila diaktifkan, keutamaan pertama adalah untuk menguruskan semua konflik yang mungkin timbul. Kedua, memaklumkan semua eksekutif kanan untuk bersedia menghadapi situasi kecemasan serta-merta. Ketiga, jika kaki tangan dalam pesawat didapati melanggar peraturan, siasatan tata tertib akan dimulakan segera. Peruntukan ini pernah diberi amaran keras agar tidak digunakan melainkan dalam situasi yang tidak dapat dielakkan. Tetapi hari ini, dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Dia menghela nafas perlahan, pandangannya menyapu seluruh kabin dan berhenti pada Tiffany, wanita berambut perang itu. Kini, Tiffany sedang menyilangkan kaki dengan bangga, seolah-olah tidak menyedari ribut yang bakal melanda. Dia masih berbisik-bisik dengan penumpang di sebelahnya, bercakap tentang orang dari negara kecil yang tidak berpendidikan. Nadanya penuh penghinaan. Pramugari pula kelihatan masih teragak-agak, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, hanya mampu berbisik sesama sendiri. Wajah mereka penuh dengan rasa serba salah dan bimbang. Tepat pada ketika itu, lampu pengumuman di kabin tiba-tiba menyala. Suara lelaki yang tenang tetapi rendah dan penuh kuasa kedengaran melalui pembesar suara, kepada semua penumpang yang dihormati, ini Kapten Penerbangan. Oleh kerana mesej kecemasan dalaman telah diterima, penerbangan kini telah memasuki prosedur khas. Semua pramugari diminta menghentikan semua operasi yang tidak perlu dan mengekalkan ketenteraman di kawasan masing-masing. Pengumuman itu bagaikan bom yang meledak. Semua orang mengangkat kepala serentak dengan terkejut. Pramugari menjadi panik, tergesa-gesa menunduk untuk memeriksa peranti mudah alih mereka. Beberapa saat kemudian, wajah semua orang pucat serentak. Kemudian, ketua pramugara yang berada di hadapan kabin kelas pertama memegang tablet, berjalan pantas menghampiri Nisha. Dia menundukkan badannya, tunduk hormat yang mendalam. Nadanya bersemangat tetapi sopan. Cik Nisha yang dihormati, kami memohon maaf atas kelemahan dan tindakan yang tidak wajar dalam prosedur sebentar tadi. Kami akan menyediakan ruang pribadi khas untuk Anda dengan segera dan mengaktifkan perkhidmatan tahap tertinggi. Ingin saya tanya, adakah Anda sudi ke ruang rehat khas untuk tetamu VIP sekarang? Kabin senyap sunyi. Tiffany, yang tadinya angkuh, pucat serta-merta. Bibirnya sedikit bergetar, matanya terbeliak. Jelas sekali dia masih tidak memahami situasi yang berlaku. Penumpang lain terkesima, menundukkan kepala, tidak berani pun menoleh ke arah Nisha. Nisha tidak menjawab serta-merta. Dia hanya tersenyum nipis, lalu berkata perlahan, "Tidak perlu." Suaranya lembut tetapi terselit ketegasan. Dia mengangkat kepalanya perlahan, memandang ketua pramugara itu. Nadanya, walaupun jernih, tidak dapat dipersoalkan. Apa yang saya mahukan bukan penyerahan tempat duduk dan bukan keistimewaan. Saya hanya berharap maruah saya akan dihormati seperti yang sepatutnya. Kata-kata ini tidak sombong dan tidak rendah diri, tetapi penuh dengan kuasa. Ketua pramugara itu hanya mampu mengangguk tanpa henti. Selepas itu, Nisha perlahan-lahan bangun. Dia membetulkan jaket kecilnya. Pergerakannya tenang,
seperti orkid yang tidak gentar angin. Dia tidak pun memandang Tiffany yang angkuh itu, hanya berkata perlahan, "Sesetengah orang tidak pernah faham bahawa keunggulan sejati bukan terletak pada tempat duduk, tetapi pada perwatakan." Selesai berkata, dia duduk kembali, menundukkan kepala, membuka buku nota, dan meneruskan penulisan kodnya. Di dalam kabin sunyi sepi, tiada bunyi, mata yang tidak terhitung banyaknya tertumpu kepadanya, tetapi tiada siapa yang berani melampaui batas lagi. Di luar tingkap, malam semakin larut, tetapi susuk tubuhnya dalam kegelapan ini kelihatan bersinar terang. Pesawat akhirnya bergerak ke landasan pada waktu malam. Setiap lampu panduan seolah-olah berbisik bahawa ini bukan sekadar penerbangan biasa, tetapi pertarungan kuasa. Nisha duduk diam di tempat duduknya. Walaupun luaran kelihatan tenang, di dalam hatinya dia faham sepenuhnya. Dia tahu bahawa ribut sebenar baru sahaja bermula. Pengumuman di dalam kabin kedengaran lagi. Kali ini bukan suara kapten yang sama, tetapi suara lelaki dari peringkat yang lebih tinggi. Rendah, anggun, terselit kuasa yang membuatkan orang tidak berani mempersoalkan. Kepada semua penumpang yang dihormati, penerbangan ini telah menerima arahan dari lembaga pengarah syarikat untuk menangani tingkah laku operasi yang tidak wajar dan serius yang berlaku di dalam pesawat sebentar tadi. Siasatan tata tertib dalaman telah dimulakan. Semua pramugari yang terlibat diminta menghentikan tugas serta-merta dan dikehendaki menghadiri siasatan seterusnya. Hanya beberapa ayat pendek, tetapi bagaikan bom besar yang dijatuhkan, menyebabkan seluruh kabin huru-hara. Semua pramugari pucat serta-merta, tidak percaya dengan apa yang dilihat. Mereka menundukkan kepala, memeriksa peranti di tangan masing-masing. Satu demi satu nama mula ditandakan oleh sistem sebagai digantung tugas sementara. Pramugari wanita yang sama yang sebelum ini bersikap angkuh dan tidak sopan terhadap Nisha, kakinya hampir tidak dapat berdiri. Bibirnya pucat, matanya kosong, seluruh badannya hampir rebah. Ketua pramugara pula menggeletar. Dia memandang Nisha. Wajahnya penuh rasa malu. Peluh dingin membasahi wajahnya. Tiffany kaku, seolah-olah dibekukan. Dia kaku, duduk di tempat duduknya. Kedua-dua tangannya menggenggam skirtnya sehingga pucat. Matanya penuh dengan ketakutan dan panik. Dia tidak percaya bahawa gadis yang dianggap tidak layak untuk tempat duduk kelas pertama itu mampu membalikkan struktur kuasa seluruh pesawat dalam sekelip mata. Dan yang lebih mengejutkannya, semua ini berlaku hanya kerana satu panggilan telefon dari gadis itu. Penumpang di dalam kabin mula berbisik dengan terkejut, kagum, panik, pelbagai emosi bercampur, baur di ruang tertutup ini. Siapa sebenarnya gadis itu? Ya Allah, bagaimana dia boleh melakukan itu? Adakah dia mempunyai kuasa besar di belakangnya? Dalam sekelip mata, semua mata kembali tertumpu kepada Nisha. Tetapi dia masih tenang, seolah-olah semua ini tidak ada kaitan dengannya. Dia tidak pun menoleh ke arah sesiapa, hanya masih tekun menulis kod terperinci di dalam buku notanya. Buku nota itu ibarat dunianya. Kekecohan di luar tidak mungkin menembusinya. Walau bagaimanapun, dalam hati, dia tahu bahawa pertarungan ini, dia telah menang dan menang dengan bergaya. Bukan hanya kemenangan tempat duduk, tetapi kemenangan maruah. Tepat pada ketika itu, bunyi tapak kaki yang perlahan kedengaran. Seorang lelaki pertengahan usia, memakai sut kelabu lembut dengan lencana syarikat penerbangan tersemat di dada, berjalan masuk ke kabin kelas pertama dengan wajah serius. Beliau ialah Encik Sulaiman Ridwan, Naib Presiden Asia Pasifik Syarikat Penerbangan ini. Kehadirannya serta-merta membuatkan semua pramugari semakin cemas, seolah-olah berhadapan dengan musuh yang kuat. Encik Sulaiman Ridwan perlahan-lahan berjalan ke arah Nisha, menundukkan badannya, tunduk hormat yang mendalam. Dengan nada suara yang paling rendah hati, Cik Nisha yang dihormati, disebabkan kelemahan dan kesilapan dalam pertimbangan kami, Anda mengalami kesulitan dan kesukaran. Ini adalah kesilapan serius kami. Lembaga pengarah telah memulakan mesyuarat peringkat tinggi untuk menangani perkara ini. Untuk perjalanan seterusnya, saya akan menjaga Anda sendiri sehingga pesawat mendarat di Kuala Lumpur. Kata-kata ini bukan sekadar permohonan maaf, tetapi juga pengakuan terbuka bahawa statusnya cukup untuk membuat seorang naib presiden datang melayaninya sendiri. Nisha tersenyum nipis, "Terima kasih. Tetapi saya berharap
Insiden kali ini bukan sahaja siasatan dalaman, tetapi akan membuat semua orang ingat bahawa penghormatan adalah perkara asas, tidak mengira usia, warna kulit, atau tempat duduk. Suaranya tidak kuat, tetapi mempunyai keazaman yang tidak goyah. Encik Sulaiman mengangguk berkali-kali. Faham, saya akan sampaikan pandangan anda kepada lembaga pengarah mengikut fakta. Pada saat itu, Tiffany tidak tahan lagi. Wajahnya pucat, suaranya bergetar, tergagap-gagap. Saya tidak sengaja. Saya tidak tahu anda ialah. Nisha perlahan-lahan berpaling memandangnya. Pandangannya tenang, tanpa sebarang simpati. Anda tidak perlu tahu siapa saya, kerana menghormati orang lain tidak sepatutnya dibina atas ketakutan terhadap status. Hanya ayat pendek, tetapi berat seperti seributan batu, membuatkan Tiffany terdiam. Dia menundukkan kepala, matanya melilau. Badannya seperti belon yang bocor, tidak lagi angkuh. Penumpang lain di dalam kabin terkesima dengan kata-kata ini. Ramai yang menundukkan kepala berfikir. Udara dipenuhi dengan penghormatan yang sukar digambarkan. Pada saat ini, Nisha bukan lagi sekadar gadis kecil, tetapi seberkas cahaya, pedang yang menembusi kabus kuasa di langit ini. Pesawat telah memasuki landasan untuk berlepas. Bunyi enjin menderu lagi. Pesawat perlahan-lahan memecut menuju ke langit malam. Perjalanan ini ditakdirkan menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi semua penumpang di dalam pesawat. Pesawat berlepas dengan stabil di langit malam. Bulan purnama yang terang benderang tergantung kaku, seolah-olah menjadi pemerhati senyap perjalanan ini. Nisha bersandar pada kerusi, memejamkan mata, menghela nafas panjang. Tangannya masih menggenggam erat loket azimat keris ukiran kayu. Jari-jarinya mengusap ukiran yang dingin dan halus itu. Pada saat ini, dia akhirnya menanggalkan topeng ketenangan sebentar tadi, membiarkan keletihan dan kerumitan di dalam hati membanjiri dirinya. Dia tahu, kemenangan di luar tidak bermakna kelegaan di dalam. Dia bukan dilahirkan kuat. Hanya dia yang lebih faham daripada sesiapa bahawa, jika maruah adalah kemewahan dalam masyarakat ini, terutamanya untuk gadis sepertinya yang memikul pandangan dan jangkaan ramai, dia berbisik perlahan, ayah tahu, saya betul-betul penat. Dia teringat tangan ayah yang hangat dan stabil. Setiap kali dia memenangi anugerah dari pertandingan antarabangsa dan pulang, ayah selalu tersenyum nipis dan berkata, Nisha, tahniah. Tetapi kamu ingat tak, perkara yang paling membanggakan bukan trofi, tetapi ketekunan kamu. Ayah selalu mengajarnya bahawa kemenangan bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk tidak mengalahkan diri sendiri. Tetapi kemenangan malam ini pula membuat hatinya sakit jauh di dalam. Dia tidak gembira, malah ada sedikit kesedihan, kerana dia faham bahawa ribut ini, pada akhirnya, disebabkan oleh dia terpaksa menggunakan kuasa keluarga untuk menuntut keadilan kembali. Walaupun dalam proses itu, dia tidak berniat untuk menunjuk-nunjuk status, tetapi dia tahu, pada akhirnya, masih ada tali yang tidak kelihatan yang menyokongnya. Dia tidak mahu dipanggil anak orang kaya yang bergantung pada keluarga, dan tidak mahu menjadi anak orang kaya yang hanya tahu menggunakan kuasa untuk menindas orang lain. Tetapi realiti itu kejam. Kadang-kadang, jika tidak menggunakan kekerasan, dia hanya akan dibuli. Perasaannya bercanggah dan rumit. Di satu pihak, dia gembira kerana telah mempertahankan batasnya. Di pihak lain, dia ragu-ragu. Adakah kemenangan seperti ini benar-benar berbaloi? Cahaya bulan di luar tingkap memancar masuk ke kabin. Cahaya perak bersinar jatuh pada buku nota yang diletakkan di atas ribanya. Dia merenung buku nota itu lama, lalu teringat pada sekeping gambar yang terselit di dalamnya. Itu adalah gambar zaman kanak-kanaknya bersama ibu bapa di kampung halaman. Dalam gambar itu, cahaya matahari hangat. Dia masih seorang gadis kecil, berambut tocang dua, ketawa polos. Ayah memeluknya, ibu memegang tangannya perlahan. Di sekeliling, seluruh keluarga ketawa ceria, seperti cahaya matahari yang paling lembut di musim bunga. Dia perlahan-lahan mengeluarkan gambar itu. Tepi gambar itu telah pudar di mamah usia. Pada saat itu, matanya tiba-tiba terasa panas. Adakah saya sudah berubah? Dia bertanya perlahan, seolah-olah bertanya kepada dirinya sendiri dan bertanya kepada ibu bapa yang jauh. Kabin masih tenang, hanya bunyi enjin pesawat yang perlahan ketika terbang.
Tepat pada ketika itu, seorang penumpang warga emas yang duduk di sebelahnya berkata perlahan. Suaranya serak tetapi hangat. Adik manis, ada perkara, bukan kamu yang berubah, tetapi dunia yang membesar lebih cepat daripada kamu. Nisha terkejut, menoleh ke arah orang yang berkata. Dia seorang lelaki warga emas berambut putih sepenuhnya, berkaca mata bingkai perak, tetapi wajahnya terselit pengalaman dunia. Dia perlahan-lahan tersenyum lembut, lalu berkata perlahan, Pak Cik menyaksikan seluruh kejadian tadi. Kamu mempunyai keberanian lebih daripada mana-mana orang dewasa, dan kamu memahami penghormatan lebih daripada sesiapa pun. Kata-katanya bagaikan air jernih yang mengalir lembut ke dalam hati Nisha. Matanya sedikit merah, tetapi dia memaksa senyuman. Tetapi saya masih terpaksa menggunakan kuasa yang saya tidak mahu gunakan. Warga emas itu menggeleng. Nadanya tenang, kamu tidak menunjuk-nunjuk. Kamu tidak menggunakan kuasa istimewa. Kamu hanya mempertahankan maruah kamu. Itu adalah hak kamu. Dia berhenti seketika, lalu menyambung. Ingat, bukan semua orang mempunyai peluang untuk memilih, tetapi kamu ada. Kamu boleh menggunakan kuasa kamu untuk melindungi keadilan. Itulah perbezaan terbesar antara kamu dan orang yang menggunakan kuasa untuk menindas orang lain. Kata-kata ini membuatkan Nisha senyap lama. Hatinya seolah-olah diketuk sesuatu. Dia tiba-tiba faham bahawa keberanian sejati yang pernah diceritakan oleh ayahnya mungkin seperti ini. Bukan untuk menunjuk-nunjuk kuasa, tetapi untuk melindungi maruah yang baru diperolehinya. Dia perlahan-lahan tersenyum. Kali ini, dia ketawa terbuka dan ikhlas. Dia menyimpan kembali gambar itu ke dalam buku nota, lalu menggenggam erat loket keris ukiran kayu itu sekali lagi. Dalam hati, dia berbisik, Ayah, saya faham. Ayah, jangan risau. Saya tidak akan mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, kabus di hatinya akhirnya hilang. Pesawat terus terbang di langit malam. Bulan purnama, di luar tingkap kelihatan lebih lembut dan bersinar terang. Masa berlalu menit demi menit. Pesawat terus terbang stabil di langit tinggi. Lampu di dalam kabin telah dimalapkan. Kebanyakan penumpang memejamkan mata berehat atau menundukkan kepala bermain telefon bimbit. Suasana tenang dan sunyi, tetapi Nisha tidak tidur. Dia masih bersandar pada kerusi. Pandangannya menembusi tingkap pesawat, melihat kegelapan langit malam yang tidak bersempadan. Langit malam gelap pekat. Kadang-kadang, ada titik cahaya bintang berkelip-kelip. Seolah-olah memberitahunya bahawa tidak kira betapa huru-haranya dunia, masih ada cahaya yang berbaloi untuk dipertahankan. Hujung jarinya tanpa sedar mengusap perlahan loket rantai itu. Loket keris ukiran kayu kecil itu telah menjadi tempat berlindung paling dalam di hatinya. Pada masa ini, hatinya tenang tetapi penuh. Kekecohan dan turun naik sepanjang perjalanan ini seolah-olah akhirnya mula mendap, menjadi lapisan tanah yang tebal di hatinya, menjadikannya lebih stabil dan tegas. Tepat pada ketika itu, pengumuman di dalam pesawat kedengaran lagi. Suara kapten mesra dan profesional. Kepada semua penumpang yang dihormati, penerbangan ini akan memasuki ruang udara Malaysia. Dijangka akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dalam masa 35 minit. Semua penumpang diminta mengikat tali pinggang keledar, menyimpan bagasi, dan bersedia untuk mendarat. Mesej pendek ini membuatkan jantung Nisha berdebar sedikit. Malaysia, kampung halaman kami, akhirnya hampir tiba. Senyuman nipis muncul di bibirnya. Itu adalah senyuman orang yang pulang ke rumah, ketenangan selepas melalui ribut, akhirnya dapat menghidu bau tanah air. Pesawat perlahan-lahan menurun, pemandangan malam di luar tingkap beransur-ansur menjadi jelas. Melalui tingkap pesawat, dia melihat lampu Kuala Lumpur yang berkelip-kelip, rangka jalan yang dikenali, bayang-bayang yang berkelip. Semuanya akrab dan hangat secara mengejutkan. Dia seolah-olah mendengar bunyi hiruk-pikuk pasar malam, terhidu bau nasi lemak yang harum. Batu berat di hatinya perlahan-lahan diletakkan mengikut rentak penurunan pesawat. Dia berbisik perlahan dalam hati, saya sudah kembali. Tepat pada ketika itu, Naib Presiden Encik Sulaiman Ridwan datang ke tempat duduknya lagi dan berkata dengan nada yang ikhlas dan rendah hati, Cik Nisha, kami telah merekodkan semua insiden yang berlaku kali ini. Selepas mendarat, kami akan mengadakan mesyuarat semakan peringkat tinggi serta-merta dan memohon maaf secara rasmi kepada umum.
Jika Anda mempunyai sebarang permintaan tambahan, sila hubungi saya secara pribadi. Saya akan uruskan semuanya. Nisha memandangnya sekilas, lalu berkata perlahan, "Tidak perlu, Encik Sulaiman." Encik Sulaiman terkejut. Dia berkata dengan lembut, "Saya hanya berharap Anda akan ingat, di dunia ini, ada perkara yang lebih penting daripada reputasi, status, atau kedudukan, yaitu penghormatan asas." Nadanya tenang, tiada kemarahan, tidak menunjuk-nunjuk atau sombong, hanya penegasan yang jelas dan tegas. Encik Sulaiman diam lama, lalu mengangguk kuat. Matanya penuh dengan penghormatan. Pesawat terus menurun perlahan-lahan. Lampu bandar di bawah semakin dekat. Malam Kuala Lumpur, ibarat selimut lembut yang sedang menanti pengembara kembali. Dalam ketenangan ini, satu kejadian kecil berlaku secara tidak sengaja. Seorang pramugari muda, yang merupakan satu-satunya yang tidak terlibat dalam tingkah laku berat sebelah dalam insiden sebelum ini, perlahan-lahan berjalan ke sisi Nisha dan berbisik, "Cik Nisha, terima kasih atas kata-kata Anda sebentar tadi." Nisha terkejut sedikit, mengangkat kepala memandangnya. Pramugari muda itu berbisik, "Anda membuat saya faham bahawa penghormatan tidak datang dari seragam, tidak datang dari kuasa, tetapi datang dari pilihan. Kata-kata Anda, saya akan ingat sepanjang hayat." Selesai berkata, dia tunduk hormat perlahan, lalu perlahan-lahan berundur tanpa mengganggu orang lain. Perbualan singkat ini pula menghangatkan hati Nisha. Dia tahu, tindakannya mungkin benar-benar menanam benih di hati sesetengah orang. Inilah hasil yang paling ingin dilihatnya dari perjalanan ini. Pesawat akhirnya mendarat. Pada saat roda menyentuh landasan, bersama-sama dengan gegaran lembut, ia mengumumkan berakhirnya perjalanan yang luar biasa ini. Lampu di dalam kabin menyala. Penumpang berdiri, mengemas bagasi, bersiap sedia untuk turun. Nisha perlahan-lahan bangun. Dia menyandang beg galas kecil di belakang. Tangannya masih menggenggam buku nota dan loket rantai dengan erat. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia melangkah keluar dari kabin dengan perlahan, dengan langkah yang stabil dan anggun. Apabila dia berjalan melalui laluan kebangunan terminal, dia menarik nafas panjang, menghirup udara Malaysia. Itu adalah bau yang paling dikenalinya, paling menenangkan. Dia tahu, perjalanan ini bukan hanya penerbangan merentasi lautan, tetapi juga melangkaui batas kehidupannya. Dan dia sudah bersedia untuk menghadapi setiap gelombang yang bakal datang. Malam semakin larut. Lampu bandar Kuala Lumpur perlahan-lahan malap. Nisha menarik beg pakaian kecilnya, berjalan sendirian di ruang ketibaan clear. Langkah kakinya ringan tetapi mantap. Buku nota keras di tangannya, dan loket azimat keris, ukiran kayu berayun perlahan mengikut pergerakannya. Dia tidak sengaja menyembunyikan identitinya, dan tidak sengaja mempercepatkan langkahnya, membiarkan penumpang yang lalu lalang memandangnya dengan pelbagai pandangan, keraguan, kekaguman, atau kebingungan. Hatinya tenang seperti tidak pernah terjadi sebelum ini. Malam ini, dia telah membuktikan dirinya dengan tindakan dan juga mengekalkan kesucian di hatinya dengan ketenangan. Tiba-tiba, telepon bimbitnya bergetar perlahan. Satu mesej muncul di skrin. Ia adalah mesej dari ayahnya. Kandungan mesej itu ringkas, hanya ayat pendek, "Selamat pulang." Melihat beberapa perkataan ini, senyuman kanak-kanak akhirnya muncul di bibir Nisha. Dia membalas perlahan, "Ayah, saya bawa pulang kemenangan. Bukan tiket itu, tetapi hati saya." Dia menekan butang hantar, lalu perlahan-lahan menyimpan teleponnya. Ketika itu, skrin televisyen di sudut dewan sedang menyiarkan berita. Berita itu menunjukkan imej pesawat itu dan laporan ringkas tentang insiden konflik yang berlaku di dalam pesawat. Seperti yang diketahui, gadis berusia 13 tahun ini ialah juara pertandingan teknologi belia Asia Tenggara dan juga salah seorang pewaris keluarga teknologi terkenal. Tetapi menurut saksi, dia tidak menunjuk-nunjuk statusnya sepanjang proses itu, sebaliknya menggunakan ketenangan dan kebijaksanaan untuk berjaya mempertahankan haknya. Suara berita bergema di Dewan Ketibaan. Ramai orang berhenti berdiri dan menoleh. Walau bagaimanapun, Nisha hanya tersenyum nipis, tidak pun menoleh. Kerana dia faham, apa yang dicarinya tidak pernah tepukan, tetapi ketenangan dan kestabilan di hatinya. Dia berjalan perlahan menarik beg pakaiannya, melangkah keluar dari pintu lapangan terbang,
Angin malam bertiup lembut, membawa bau Kuala Lumpur pada waktu malam yang sangat akrab, bercampur dengan cahaya bandar dan kehangatan unik kampung halaman. Sebuah kereta sedan hitam berhenti kaku di pintu. Pemandu keluar dari kereta dengan sopan, membuka pintu untuknya. Dia melangkah masuk dan duduk dengan tenang, lalu berkata perlahan, "Terima kasih." Kereta perlahan-lahan bergerak meninggalkan lapangan terbang. Pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap perlahan-lahan terbentang seperti lukisan. Dia melihat lampu jalan yang dikenali, gerai makanan di tepi jalan. Semuanya kelihatan biasa, tetapi sangat disayangi. Pada saat ini, dia benar-benar merasai makna menjadi sebahagian daripadanya. Dia berbisik perlahan kepada dirinya sendiri, hidup tidak selalu lancar seperti perjalanan di lautan. Kadang-kadang, kita perlu terbang melalui ribut untuk melihat langit yang penuh dengan bintang. Dia menghulurkan tangan menggenggam erat loket azimat keris ukiran kayu. Bibirnya mengukir senyuman yang polos dan hangat. Perjalanan ini membuat dia faham bahawa maruah tidak pernah menjadi sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang mesti dipertahankan oleh diri sendiri. Keberanian bukan hanya membalas, tetapi ketegasan untuk mengekalkan kelembutan di hati. Dan rumah akan menjadi satu-satunya tempat. Tidak kira betapa dia terluka, betapa dia parah, akan memeluknya dengan lembut. Kereta membelok di sudut jalan. Malam semakin larut. Dia perlahan-lahan memejamkan mata, membiarkan bunyi tayar kereta dan bunyi angin dari luar tingkap bergabung menjadi lagu dodo yang lembut. Di langit malam yang jauh, bintang-bintang masih bersinar. Kisah ini berakhir dalam ketenangan itu. Ia adalah penutup yang lembut tetapi mantap. Namun, kisah kehidupan Nisha baru sahaja bermula. Sampai di sini, saya percaya di hati Anda juga pasti ada pelbagai perasaan. Di era yang kelihatan beradab dan menuntut kesaksamaan ini, pada hakikatnya, prejudis dan kelas masih wujud di mana-mana. Kadang-kadang, ia tersembunyi di sebalik kata-kata yang indah. Kadang-kadang, ia tersembunyi dalam peraturan yang kelihatan biasa. Dan kadang-kadang, Anda dan saya mungkin menjadi penindas tanpa sadar. Kisah Nisha memberitahu kita bahawa marah tidak pernah boleh ditentukan oleh tiket, tempat duduk atau status. Maruah sejati ialah apabila Anda dihina, dicabar, Anda masih boleh mengekalkan kelembutan dan ketegasan. Tidak kehilangan akal kerana kebencian, tidak meninggalkan prinsip kerana tekanan. Dia tidak menjerit kuat, tidak membalas dendam, tetapi memilih untuk menggunakan ketenangan, kebijaksanaan, dan sikap yang tidak sombong dan tidak rendah diri untuk mempertahankan haknya sendiri dan juga mempertahankan penghormatan asas dalam maruah manusia. Dalam hidup ini, kita tidak dapat menjamin setiap masa akan berjalan lancar, tetapi kita boleh memilih untuk tidak kehilangan keazaman terhadap kebaikan, keadilan, dan penghormatan setiap masa. Jika Anda pernah dihina oleh orang lain kerana usia, penampilan, atau asal-usul, saya ingin memberitahu Anda bahawa Anda tidak bersendirian. Setiap hati yang lembut tetapi tegas adalah cahaya yang paling indah di dunia ini. Jika kisah ini membuat Anda turut merasakannya, sila tuliskan pendapat Anda di ruang komen agar kita dapat bertukar pandangan dan mendengar pengalaman masing-masing. Setiap komen Anda, setiap perkongsian Anda, adalah sokongan yang paling hangat untuk kisah ini dan juga semangat yang paling mendalam untuk mereka yang sedang berusaha secara senyap untuk mempertahankan maruah mereka sendiri. Jika Anda sudi, sila bantu tekan butang follow dan like agar saluran ini dapat terus membawakan kisah-kisah kehidupan sebenar dan renungan yang baik seperti ini. Terima kasih kerana mendengar hari ini. Jumpa lagi dalam kisah seterusnya.